Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Said, 068015. Ini daripada Wakil Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk permasalahan berimam dengan imam yang cacat tadi. Baiklah, untuk pendahuluan ya. Solat merupakan tunggak utama seorang Muslim, maka wajib ke atas semua Muslim untuk solat. Berdasarkan hadis As-Salatu Imanuddin, di mana solat itu tiang agama, maka daripada hadis ini kita dapat melihat bahawa solat ini merupakan tulang belakang, iaitu perkara utama yang perlu diambil perhatian dan diutamakan oleh seorang Muslim. Diwajibkan atas setiap Muslim solat berjemaah, maka apabila kita bersolat, kita perlu mempunyai imam. Imam yang mengimami solat perlu mencukupi syarat bagi memastikan sah solat berjemaah itu antara imam dan makmum. Jika imam tidak cukup syarat, maka berkemungkinan solat kita antara imam dan makmum tersebut tidak sah. Maka hari ini kita akan melihat permasalahan berimam dengan imam yang cacat deria. Adakah boleh diterima solat tersebut? Dan syarat sah imam juga akan kami bincangkan selepas ini. Syukran. Baiklah, saya akan menerangkan tentang syarat-syarat sah menjadi imam solat. Yang pertama adalah seseorang imam itu perlulah beragama Islam. Orang kafir tidak sah menjadi imam solat, dan orang yang menjadi makmum imam yang kafir, dia harus mengulang solatnya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj mengatakan, jika diketahui dengan jelas bahawa seseorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan, maka wajib untuk mengulang solatnya. Yang kedua ialah berakal sihat. Seorang imam diwajibkan memiliki akal yang sihat. Solat tidak akan sah jika dipimpin oleh orang yang memiliki gangguan jiwa, yakni gila, ataupun orang yang tidak sedar seperti dalam keadaan mabuk. Syarat menjadi imam ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqh Islam wa Adillatuhu. Tidak sah solat yang dilakukan di belakang mereka, yakni orang linung dan mabuk berdua, sebagaimana tidak sah solat mereka juga. Yang ketiga ialah baligh. Tidak sah ibadat solat wajib maupun sunat jika dipimpin oleh anak kecil atau seseorang yang belum baligh. Istilah baligh dalam Islam merujuk kepada seseorang Muslim yang sudah dewasa. Secara umum, batasan umur baligh perempuan dan lelaki adalah 17 hingga 18 tahun, iaitu ketika seorang lelaki sudah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan mengalami haid. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu lelaki. Sementara untuk jemaah yang semuanya wanita, tidak disyaratkan imamnya harus lelaki. Yang kelima, suci daripada hadas kecil dan besar. Ulama bersepakat tidak sah salatnya imam yang berhadas atau terkena najis. Namun jika seseorang imam tidak mengetahui bahawa dirinya berhadas saat solatnya sudah selesai, maka tidak batal. Syarat menjadi imam ini berlaku untuk makmum juga. Perintah untuk bebas dari najis kerap disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat ke-6, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua-dua kakimu sampai kedua-dua buku lali. Jika kamu berjunub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat berhadas atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yakni suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyekarkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Yang keenam iaitu bagus bacaan dan faham rukun salat. Syarat menjadi imam diutamakan yang pandai membaca Al-Quran, kerana itu menjadi salah satu syarat sah solat. Seorang imam juga harus menerapkan rukun-rukun salat. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah yang sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam, yakni dalam riwayat lain iaitu umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, yakni di dalam riwayat lain iaitu di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya.
Yang ketujuh, imam tidak sedang menjadi makmum imam lainnya. Orang yang sedang menjadi makmum dari imam lainnya tidak dapat menjadi imam salat berjemaah. Seorang imam memiliki kewajipan untuk mandiri, yang bermaksud tidak sedang mengikuti salat jemaah yang lain. Yang ke-8, diutamakan orang yang lebih tua, iaitu mendahulukan orang yang umurnya lebih tua, sebab orang yang lebih tua itu lebih khusyuk dalam salat sehingga lebih utama. Yang ke-9 ialah bukan musafir, iaitu dengan mengutamakan umat muslim yang bermukim di tempat tersebut. Maksudnya bukan orang musafir. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang lelaki mengimami orang lelaki lain pada keluarga lelaki lain tersebut, dan janganlah seseorang lelaki duduk pada tempat duduk yang khusus bagi lelaki lain kecuali dengan izinnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abzali. Nombor metrik 065381. Terusnya kita akan lihat pandangan para ulama tentang orang yang cacat deria ini untuk menjadi imam. Imam mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat harus bagi orang yang cacat pendengaran untuk menjadi imam, tetapi orang yang cacat penglihatan adalah makruh hukumnya untuk menjadi imam. Mazhab Maliki pula berpandangan makruh jika imam yang cacat pendengaran menjadi imam rawatib kerana dibimbangi imam tidak mendengar teguran jika berlaku kesilapan dalam solat seperti kekurang atau tertambah rakaat. Ulama mazhab Syafi'i pula berpendapat mereka tidak membezakan sama ada cacat penglihatan maupun pendengaran kerana kedua-dua hukumnya sama, iaitu harus untuk menjadi imam. Pandangan ini juga disokong oleh Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat orang yang celik dan orang yang buta adalah sama dan dibolehkan untuk menjadi imam. Imam Ibn Qudamah pula berpandangan adapun orang yang buta terdapat khilaf terhadap sahnya dia mengimamkan solat, melainkan apa yang dihikayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, tidak ada keperluan kepada orang yang buta ini untuk menjadi imam. Daripada Ibnu Abbas pula berkata, bagaimana aku ingin menjadi imam pada mereka yang celik, sedangkan mereka yang membetulkan kedudukan aku untuk menghadap ke arah kiblat. Kesimpulannya, dalam perihal imam, susunan turutan menjadi imam sebenarnya telah diletakkan kaedahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, yang menjadi imam dalam kalangan kamu adalah yang paling mahir Al-Quran, bacaan maupun hafalan. Jika mereka sama, maka dahulukan mereka yang paling memahami sunnah. Jika sama, didahulukan yang paling awal berhijrah. Jika sama, maka dahulukan mereka yang paling awal memeluk Islam. Asal hukum mengikut turutan imam seperti hadis tersebut merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tiada halangan bagi yang cacat penglihatan maupun cacat pendengaran untuk menjadi imam. Ia seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang cacat penglihatan, pernah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Hanya para ulama sahaja berbeza pendapat hukumnya, sama ada harus atau makruh. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan harus mereka yang cacat pendengaran menjadi imam, tetapi makruh hukumnya apabila cacat penglihatan. Mazhab Maliki pula berpandangan makruh jika imam yang cacat pendengaran menjadi imam rawatib kerana dibimbangi imam tidak mendengar teguran jika berlaku kesilapan dalam solat seperti terkurang atau tertambah rakaat. Sementara itu, mazhab Syafi'i tidak membezakan sama ada cacat penglihatan maupun pendengaran kerana kedua-dua hukumnya sama, iaitu harus. Ini bermakna dibolehkan mengimamkan solat bagi orang yang cacat deria. Akhir sekali, tiada masalah untuk orang yang cacat deria sama ada penglihatan ataupun pendengaran untuk menjadi imam ketika solat.